Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk Tangan Kreatif. Buku teks muka surat 23. Kemahiran membaca. Tajuk Tangan Kreatif. Wah, cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Terima kasih. Ini ide ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Baguslah. Cara ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Setelah Nabila dan Fatin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba, wah, uniknya kamu si botol. Tidak pernah saya melihat bekas tanaman sayur secantik kamu. Terima kasih si payung. Lebih baik saya menjadi bekas tanaman sayur daripada dibuang. Betul kata kamu si botol. Tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Saya juga bersyukur kerana tidak dibuang atau dibakar. Di sini, saya dapat berbakti dan menjadi tempat duduk tuan kita. Baiklah murid-murid, ini merupakan hasil yang diperbuat daripada botol plastik, yang mana kita boleh hasilkan untuk dijadikan tempat perhiasan, meletakkan cincin atau gerongsang. Manakala gambar yang berada di sebelah kanan pula, kita boleh hasilkan botol plastik itu menjadi tempat letak pensel ataupun warna. Gambar di sebelah kiri ialah tayar yang tidak digunakan lagi. Kita boleh jadikan tayar tersebut untuk menanam pokok bunga. Dan hiasan tersebut boleh kita letakkan di hadapan rumah. Manakala gambar yang berada di sebelah kanan, iaitu gambar pasu, gambar dompet, dan juga tempat letak botol air. Semua itu kita dapat lihat diperbuat daripada surat kabar dan juga plastik keropok, plastik Maggi, contohnya. Baiklah murid-murid, ini merupakan tugasan pada hari ini. Sila buka buku aktiviti muka surat 24 dan 25. Baiklah murid-murid, ini ialah tugasan muka surat 24. Arahan tugasan, nomborkan susunan cerita menjadi karangan lengkap. Kemudian, persembahkannya. Baiklah, di sini kita ada nampak ada 4 kotak, ada A, B, C, dan D. Setiap perenggan cerita ini perlu disusun supaya menjadi karangan yang lengkap. Kita tengok kotak yang telah ditanda dengan huruf B. Alia dan ibunya menjemput abangnya dari tapak perkemahan unit beruniform. Alia melambai-lambai tangan sambil memanggil nama abangnya. Perenggan itu merupakan perenggan yang pertama. Jadi, murid-murid kena tulis nombor 1 pada bahagian bunga matahari tersebut yang terletak di sebelah kanan. Selesai murid-murid menulis nomor 1 pada kotak bunga tersebut, murid-murid perlu mencari perenggan yang seterusnya, yang manakah menjadi urutan cerita yang kedua. Jawapannya kotak yang berhuruf E. Azim, apakah barang yang kamu bawa itu?
banyaknya bungkusan? Tanya ayahnya. Bungkusan inikah yang ayah maksudkan? Tanya Azim. Ya, Azim, kata ayahnya. Isi bungkusan ini ialah sampah. Saya menyimpannya di dalam beg kertas ini dahulu. Apabila tiba di rumah, saya akan membuangkannya ke dalam tong sampah. Oke, jadi murid-murid kenalah tulis nomor 2 pada bahagian kotak bunga matahari tersebut. Oke, jadi urutan cerita yang ketiga dan keempat, cikgu minta murid-murid untuk mencari urutan cerita yang seterusnya. Dan ini pula tugasan pada muka surat 25. Arahan tugasan, lengkapkan cerita dan persembahkannya. Oke, untuk tugasan ini, murid-murid perlu menyambung cerita yang telah diberikan dengan panduan di bawah. Oke, kita akan tengok satu persatu. Oke, perenggan yang pertama. Sang Kela berenang bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anak Sang Kela seronok berkejar-kejaran sambil mencari makanan. Sang Kela gembira melihat kelakuan anak-anaknya. Amboi, seronoknya Sang Kela, tegur Sang Kekura. Oh, Sang Kekura, terkejut saya. Kami sangat gembira. Sekarang, air sungai ini sudah bersih. Saya sekeluarga mudah mencari makanan, kata Sang Kela. Saya masih ingat lagi kejadian yang lepas. Kita bersama-sama membersihkan sungai ini selepas banjir. Kita menghulurkan sampah kepada sang monyet di tebing sungai, kata Sang Kekura. Oke, bagi perenggan yang keempat, oke, murid-murid telah diberikan kerangka karangan. Oke, jadi cikgu akan berikan panduan bagaimana murid-murid perlu melengkapkan cerita tersebut. Baiklah murid-murid, ini perenggan yang terakhir di mana murid-murid perlu melengkapkan cerita tersebut. Murid-murid perlu menggunakan frasa yang diberi untuk dijadikan ayat yang lengkap. Contohnya, Sang Kekura dan Sang Kela bekerja sama untuk mengekalkan kebersihan sungai. Mereka ingin memastikan alam sekitar akan terjaga selalu. Oke, jadi murid-murid perlu menggunakan frasa hidupan akuatik semakin terpelihara dan pulang ke habitat masing-masing untuk menjadi ayat agar cerita ini lengkap menjadi sebuah cerita. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat faham tugasan yang perlu dibuat pada hari ini. Sekiranya terdapat persoalan ataupun tidak jelas, murid-murid boleh terus WhatsApp kepada Cikgu Petronella. Jangan lupa, ya murid-murid semua, sebarang pertanyaan ataupun penghantaran tugasan, sila WhatsApp personal kepada Cikgu. Cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.